Dua soalan yang istimewa. Ramai juga nak tahu ni, dalam keadaan situasi terkini, keadaan semasa ni, boleh ke kita nikah secara atas talian? Ni saya mewakili soalan orang lain, bukan soalan daripada saya, tidak. Yang kedua, solat dalam rumah ikut imam. Rumah dekat dengan masjid. Boleh ke Ustaz? Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Encik Abdullah Osman tadi daripada Seremban. Itu juga kawasan PKPB. Jadi sama-samalah kita, mudah-mudahan Allah rahmati kita insya-Allah. Baik, jadi bila sebut tentang pernikahan secara online ni, ada setengah orang tak setuju, ada setengah orang sekian-sekian dan sebagainya. Alhamdulillah, beberapa minggu lepas saya balik mengahwinkan adik saya di Pahang. Jadi di Pahang tu ada SOP-nya, dia tidak secara online, tapi secara pergi betul lah, pergi pejabat agama, dan tidak boleh ramai, tidak boleh ada majlis dan sebagainya, hanya wakil-wakil dan sebagainya daripada pihak pengantin perempuan dan juga pengantin lelaki. Jadi menunjukkan bahawa tempat yang tak ada SOP, kita kembali kepada normal. Tapi tempat yang memang ada SOP dan virus masih ada di situ, kalau kita tengok itu di Kelang sebelum PKPB, malam tu ada 16 pasangan dikahwinkan, diceritakan, dikatakan ada 16. Maksudnya nak cepat kan, sebab besok dah PKPB tak boleh dah secara menyukarkan. Jadi secara umum kita kata ada fatwa-fatwa negeri yang mengharuskan untuk nikah secara online, maka ikut fatwa itu. Jadi selesai masalah kita. Jadi ada orang kata tak sah lah, tak apalah, tak cukup dan sebagainya kerana ini begitu begini. Kita kata di mana-mana tempat yang telah dikeluarkan fatwa oleh negeri, maka fatwa itu secara rasminya adalah fatwa yang boleh dipegang. Itu dia punya kaedah. Adapun daripada tempat-tempat yang masih ada ruang untuk pergi, maksudnya memang secara bertemu muka, sama ada walinya, pejabat agama dan sebagainya, maka kena pergilah. Kena pergi, itu konsep asas. So bila semuanya insya-Allah dah hilang konsep asal tu, maka kembali hukumnya kepada asal. Jadi kita secara ringkasnya kita sebut fatwa di negeri, maka ikut fatwa negeri, kaedah yang telah diputuskan, maka pada waktu itu sah daripada sudut perbincangannya di kalangan fatwa-fatwa yang telah pun digariskan. Sedikit Ustaz sebelum soalan kedua tu. Adakah selepas keadaan kembali pulih perlu diperbaharui akad tu? Tidak secara perlu. fizikal? Tidak perlu. Tak perlu. Tidak perlu. Kerana secara asalnya semua itu sudah cukup, ada walinya, ada sebagainya, maka kaedahnya tidak perlu untuk dibuat akad yang baru. Itu kaedah. Okey. Kemudian seterusnya soalan berkaitan dengan yang kedua tadi, isu solat berkaitan dalam rumah. solat dalam rumah, Tapi masjid, ikut imam. ikut imam. Di masjid. Baik, ini perbincangan yang sangat panjang di kalangan para ulama. Sebab tu disebut dalam beberapa kitab yang mutaakhirin, kitab yang lewat dalam mazhab Imam Syafi'i, sebagai contoh Syekh Muhammad Hasan Qaf dan sebagainya dalam kitab Taqrirah As-Sadidah, dan juga disebut dalam kitab Nailur Raja' syarah kepada Safidatun Najah dan sebagainya, menyatakan dia ada kaedah-kaedah dia. Pertama sekali adalah kita mengikut imam itu kita tak boleh lebih daripada imam. Itu daripada sudut kedudukan. Itu yang pertama. Yang kedua, selepas tak boleh duduk lebih daripada imam, kita juga adalah boleh melihat, maksudnya berkesinambungan dengan imam itu sendiri. Maksud tak ada dinding pemisah lah. Kalau ada pemisah, dibahaskan dalam kitab-kitab mazhab fiqh Syafi'i, dia tidak boleh lebih daripada 300 hasta. Panjang mana tu, tuan-tuan pergi dah kalkulator sendiri tengok, tapi secara umum kita kata lebih kurang dalam 132 meter jarak antara dia dengan imam ataupun tempat yang didirikan solat Jumaat itu. Cuma di sini juga perbincangan yang panjang, perbincangan juga di sisi mazhab Imam Malik rahimahullah. Imam Malik menyatakan tak ada masalah terpisah bangunan ataupun apa, tidak menjadi masalah dan untuk kita ikut ataupun kita solat Jumaat. Tapi daripada sudut ini kita melihat pada pandangan sisi mazhab Imam Syafi'i, di sana ada pembatasan. Di sana ada dia punya, kita kata apa, dia punya kaedahnya. Di sana ada dia punya perbincangan di kalangan para ulama. Cuma kita kata asalnya bila mana telah tidak diwajibkan, pemerintah menyatakan demikian, maka cukup kita solat zuhur, maka itu pun sudah menjadikan kita sebagai insya-Allah yang patuh dan taat, pahala untuk kita insya-Allah. Kekal di rumah, tak perlu ikut solat Jumaat tu, kekal dengan itu, dan dia boleh untuk mendirikan solat zuhur insya-Allah.